Okey, dah ready ya. Okey, terima kasih. Pertamanya, selamat tengah hari. Terima kasih kepada semua wakil media. Yang pertamanya saya nak sebut berhubung dengan rang undang-undang ahli parlimen yang bertukar parti. Ini sebenarnya peringkat yang bukan terakhir. Peringkat terakhir libat urus yang saya telah baru pun laksanakan dengan ahli-ahli parlimen menyokong kerjaan. Jadi dalam libat urus ni tadi ada 3-4 persoalan. Tetapi kebanyakannya ialah berhubung dengan perkara dalam Dewan itu sendiri. Contohnya minta ahli parlimen diberi wang yang sebanyak mungkin untuk terlibat dengan perbahasan. Kerana ini adalah satu rang undang-undang yang amat dinanti-nanti oleh banyak pihak. Jadi itulah makanya ahli parlimen meminta supaya diberi peluang dan ruang, dan Datuk Nazri dan satu orang lagi bercakap tadi berhubung dengan minta kalau 10 minit tu berilah tiap-tiap orang yang nak bercakap tu 10 minit kurang-kurang dia. Jangan sampai penghujung bahasan tu mendapat hanya 2 minit, 3 minit. Tak ada benda pun boleh dicakap. Itu kata ahli parlimen. Jadi saya akan bincang dengan Tan Sri Speaker Dewan Rakyat berhubung dengan perkara ini. Yang kedua tadi ialah secara prosedur, juga saya akan bincang dengan Dewan Rakyat kerana saya tadi menekankan bahawa rang undang-undang ini ialah rang undang-undang gubalan pertama dibuat oleh Select Committee khas. Kebiasaannya rang undang-undang ini digubal oleh Kamar Peguam Negara. Tetapi sekali ini oleh kerana Select Committee dilantik pada 11 bulan Mac lalu, maka rang undang-undang ini menerusi proses perbahasan, perbincangan yang mendalam oleh ahli-ahli Dewan Rakyat yang menjadi ahli jawatankuasa pilihan khas yang saya sendiri mempengerusinya, dan terdiri daripada ahli-ahli mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang undang-undang. Kalau kita lihat daripada kerajaan, Datuk Sri Nazri Aziz, Datuk Sri Azalina, Datuk Sri Taqiyuddin, dan wakil daripada Sarawak, YB Luke, dan saya sendiri mempengerusi. Dan di sebelah pihak pembangkang kita ada Datuk Sri Saifuddin Nasution, dan kita ada Yang Berhormat Govin Singh Dio, dan kita ada Yang Berhormat Datuk Maidin, tu Anifah Maidin, Daryl Liking, dan media setanggau. Jadi kalau kita lihat daripada sudut kepakaran undang-undang, pengamal undang-undang ini dalam sinarai yang saya sebut tadi bahawa tidak kurang daripada 200 lebih tahun jumlah. Saya sendiri 25 tahun mengamal undang-undang. Jadi Datuk Nazri, Azalina, Govin, Anifah mempunyai jumlah number of years yang sangat panjang dalam mengetahui hal seluk beluk sudut undang-undang ni. Jadi dalam saat keadaan demikian kita rasa selesa lah gubalan rang undang-undang ini adalah telah kita tapis begitu rupa. Maka itulah makanya tadi tidak ada banyak sangat persoalan undang-undang. Walaupun ada 1-2 persoalan. Contohnya gabungan macam mana. Kalau gabungan parti, yang kita tekankan di sini ialah menjadi ahli. Kalau orang tu bukan ahli menyokong parti gabungan dalam satu-satu usul di Dewan dengan satu keputusan di Dewan yang diperlu sokongan, adalah tidak menjadi salah. Bukan macam di India, kalau bertentangan dengan kemahuan parti dia, dia boleh
jadi hilang kelakon ataupun terkeluar daripada parti dia. Jadi undang-undang di India, undang-undang di England dia bercorak sedemikian, tetapi undang-undang kita tidak. Tidak ada kuasa pihak WIP menentukan apakah jenis usul yang perlu dibuat. Jadi rang undang-undang kita tu lebih liberal lagi kalau dilihat daripada sudut itu. Jadi alhamdulillah besok saya akan mengadakan satu lagi libat urus dengan pihak ahli parlimen pembengkang sebelum rang undang-undang ni dibentang pada 27 hari bulan. 27 selepas saja soal jawab pada pagi habis pukul 11.30 saya akan berdiri untuk membentangkan satu usul. Ini juga ada kelainan sedikit. Usul itu akan disokong oleh seseorang ahli dewan dan selepas itu baru yang amat berhormat Perdana Menteri membentangkan rang undang-undang itu sendiri. Usul itu ialah usul laporan Select Committee ataupun jawatan kuasa khas tu. Dan usul dan rang undang-undang itu akan dibahaskan baru sekali. Dan tetapi di penghujungannya nanti sebelum keputusan dibuat, usul itu akan diundi secara berasingan, secara simple majority. Tetapi rang undang-undang itu sendiri akan diundi mengikut garis panduan perkara 159 iaitu perlu 2/3 majority. Makanya ahli-ahli parlimen saya telah memohon untuk mestilah bersama-sama hadir kurang-kurangnya masa penggulungan tu nanti. Kerana penggulungan akan bermula pada jam 2.30 petang 28 hari bulan. 2 hari rang undang-undang ni akan dibahas di Dewan Rakyat. Dan kita berharap kita boleh menamatkan semuanya pada jam 5.30 petang. Tetapi walau bagaimanapun, Speaker akan mempunyai keputusan akhir sama ada nak sambung sedikitkah untuk memberi ruang lagi kepada pihak ahli-ahli Dewan Rakyat ataupun saya sendiri untuk menjawab pada persoalan berbangkit pada ketika itu nanti. So begitulah kalau ada soalan. Usul untuk membentangkan laporan Select Committee. Tetapi selepas perbahasan laporan. Laporan kena orang boleh mempersoal. Dalam Hansard tu ada laporan, berbetim pun ada. Jadi dia mungkin tanya bahawa banyak input daripada pihak CIO, NGO yang kita masuk. Kita fikir kenapa tak ada masuk dan sebagainya lah. Macam-macam macam tu. Jadi kita tahulah ahli parlimen tu banyak persoalan. Yang mana tu? Yang tadi memang tak ada lah. Tak ada. Kerana semua orang menunggu undang-undang ni. Hanya satu pertanyaan yang tanya tadi, saya tak sebut. Dia orang berkehendak supaya senator tu masuk. Tetapi kita punya jawatan kuasa tu membuat keputusan selepas berbincang 2-3 kali. Kerana kita ada 5 mesyuarat jawatan kuasa tu. Setiap kali mesyuarat tu tidak kurang daripada 2.5 jam hingga ke 3 jam setengah satu sesi dalam mesyuarat tu. Kita bincang soalan senator sama dimasuk ataupun tidak dimasuk.
tetapi keputusan dibuat oleh jawatankuasa, biarlah kita konsentrate dengan ini dulu. Dan kalau ada keperluan pada masa akan datang, kerajaan akan buat keputusan lah, sama ada senator itu akan termasuk. Contohnya senator yang dilantik oleh parti-parti yang bertanding di peringkat negeri, kan dia ada 2 orang wakil di peringkat negeri itu juga wakil parti. Jadi memang kita fikir juga itu. Jadi Dewan Rakyat, ahli Dewan Rakyat saja. Tetapi peringkat DUN, peringkat negeri, kita juga pindah perlembagaan di bawah peratus 6 tu, jadual ke-8 kita pindah, tetapi pindaan dan penguatkuasaannya hanya dibuat setelah yang di-Pertuan Agong mengadakan libat urus ataupun perbincangan dengan duli-duli sultan di negeri-negeri berkenaan ataupun dengan TYT di negeri yang tidak ada sultannya. Apabila disetujui oleh duli sultan dan juga TYT di negeri-negeri tersebut, barulah undang-undang ini boleh diperkenalkan di peringkat negeri. Ya, state have to adopt. For the DUN. Kenanya di bawah artikel 10, dia jelas apa-apa perubahan di bawah artikel 10 mestilah dipindah oleh rang undang-undang berbentuk rang undang-undang parlimen, bukan state DUN. Maksudnya kalau di peringkat negeri, bila disetujui itu, yang kena buat satu undang baru di atau sebab kita ada cadangan undang-undang dalam yang kita bentang ni, ada cadangan macam mana bentuk undang-undang yang boleh diterima pakai di peringkat negeri. Jadi bila dia adopt saja, dia menjadilah. It's already there, ya. Dia boleh adopt lah. Kalau dia setuju, bagi tahu dengan duli tuanku, lepas tu di gazette, dan dia akan boleh masuk dalam Dewan Undangan Negeri untuk diluluskan lah. Peringkat negeri. Sebab pindaan sedemikian telah didapati bertantangan dengan perkara 10 dahulu. Kes Nordin Saleh telah menentukan. Tetapi ada lagi rayuan membawa kes Nordin Saleh itu, sama ada kes itu betul ataupun tidak, di bawah pandangan mahkamah yang ada sekarang ini. Jadi kita menunggulah keputusan itu. Tapi apa juga keputusan itu nanti tidak menjejaskan keadaan yang kita buat sekarang. Dia begini, ada 2 peringkat ya. Yang pertama ialah apabila rang undang-undang telah dilulus oleh Dewan Rakyat dan dilulus oleh Dewan Negara, dia akan dipersembahkan kepada duli tuanku untuk diperkenan di bawah perkara 66 3 ya. Apabila duli tuanku setelah memberi keberkenanan duli tuanku di bawah artikel 66(3), maka rang undang-undang ini perlu juga dikuatkuasa dulu. Jadi penguatkuasaannya dia kembali kepada kementerian saya dan AG semula, dan kita akan menulis kepada duli tuanku berhubung dengan istana meminta supaya rang undang-undang ini dikuatkuasakan. Dan selepas mendapat perkenan daripada duli tuanku untuk rang undang-undang ini dikuatkuasakan, barulah akan diwartakan. 2 peringkat. Ya. Memang dia macam MACT3 tu pun macam tu juga. Kita luluskan, berkenan duli tuanku. Selepas tu rang undang-undang kembali kepada pihak kami dan AG, dan selepas itu saya memohon semula kepada duli tuanku untuk menguatkuasakan rang undang-undang tersebut. Dan duli tuanku nampaknya kalau dia dah berkenan, tak adalah dia fikir berubah lagi fikiran sangatlah. Tapi laman saya pun itu adalah keputusan duli tuanku ya. So the timetable is still on early July. Yes. Early September. Early September.
Okey. Tak ada lagi, terima kasih.